Nabi pesan, la imana liman la amanata lahu wala dina liman la adalahu. Tidak beriman orang yang tak jaga amanah, tidak beragama orang tidak melaksanakan janjinya. Terima kasih saya ucapkan kepada tuan pengerusi acara. Saya tak ada bagi upah apa-apa kat dia. Panjang bona baca kan. Takut saya kan. Seterusnya yang dikasihi lagi dihormati saya Bosamahah Mufti Negeri Pahang Darul Makmur, Datuk Seri Dr. Haji Abdul Rahman bin Haji Osman, Bahagia Sahibul Fadilah Timbalan Mufti Negeri Pahang, Datuk Haji Abdul Zaki bin Mak Zain, Al-Fadil Dr. Haji Muhammad Mizyazam bin Yahya, Ketua Penolong Mufti Bahagian Fatwa. Seterusnya para pegawai, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Dalam banyak-banyak bondo, tuan-tuan, ceramah yang paling susah adalah ceramah depan mufti. Susah betul kan. Saya ingatkan untuk staff ya, kalau saya tahu awal-awal Datuk Mufti datang, saya bagi macam-macam alasan lah. Saya dah kena kali kedua tu. Kali pertama saya kena di ketika persidangan Multaqah Negeri Sembilan. Masa tu nak bagi tauliah kepada, nak sambung tauliah, nak bagi tauliah kan, dekat yang di Negeri Sembilan. Saya diminta bentang paper cabaran dakwah masa kini, kata. Kan, tentang digitalnya, Facebooknya dengan media-media sosialnya lah. Tengok-tengok mufti pun datang, timbalan mufti pun datang. Yang paling payah mufti tu dulu dia yang rotan saya masa kat sekolah dulu. Kan, jadi saya terpaksa lah mengaku salah lah depan dia kan. Alhamdulillah. Tuan-tuan dan puan-puan, hari ni bukan nak mengajar benar tetapi nak kongsi. Dalam banyak-banyak perkara, yalah. Dalam banyak-banyak perkara kita ni kadang-kadang kita dah dengar, penceramah macam-macam datang. Kita dah dengar dah apa yang dia cakap, dah tahu dah yang ni. Tapi selagi mana kita tak buat, kita kena anggap tu benda baru. Tu yang paling basic sekali lah yang kita kena tahu. Saya kalau disebut tentang debat tadi tu memang iyalah, saya sendiri pun pada peringkat awal saya pun tak suka pesal orang panggil saya debat-debat ni. Mula-mula lah. Tapi dah ramai sangat sampai mak saya pun terbabit sama. Mak saya dengan mak long saya dia duduk sebelah-sebelah. Dia merupakan Bilal mandi jenazah lah dekat Seremban tu. Dia lagi sibuk daripada anak dia sebab dia tak ada timing. Kan, Pak balik, ada orang meninggal. Dia macam tu kan. Dia macam tu dia tak ada ikut petang karang ada apa tak ada kan. Dan tu sebabnya kalau ikut debat kadang-kadang dia cakap tak dapat gambar dengan anak, dapat gambar dengan mak jadilah. Dengan mak saya pun terbabit sama. Kan? Jadi saya sebenarnya kalau tu sebabnya kadang-kadang kita jangan percaya dengan internet ni. Tentang biodata saya dari internet tu belum tentu semua betul. Termasuklah yang isu debat-debat tu bukannya sebab pencapaian saya dalam debat. Dulu masa lepas saya belajar dulu, memang saya berceramah. Walau saya dah pegang jawatan sebagai pengarah undang dulu, saya tak nak orang tahu yang saya bekerja di pejabat ni sebab saya tak nak orang call pejabat sebab nak panggil ceramah. Sedangkan tu luar bidang tugas tu. Jadi dari segi amanah tak betul. Tu sebab saya mati-mati tak beritahu. Sampailah ketika dah orang panggil saya Samsul Debat tu, saya ambil cuti tanpa gaji selama setahun lebih. Tu yang ramai yang tak tahu. Sudahnya bila dah bersara baru orang tahulah dia ni pencen kerajaan rupanya. Kan, jadi saya dulu saya pakai nama Saudara Syamsul Amri bin Haji Ismail, Presiden Pertubuhan Alumni Debat Malaysia. Macam tu. Jadi sampai ke satu surau di puncak Setiawangsa Kuala Lumpur tu, tempat golongan elit ni. Saya sampai sana, saya terkejut tengok senarai jawatankuasa dia. Memang semua Datuk Seri, Tan Sri, Tun. Tak ada betul lincik dalam jawatankuasa surau tu. Saya turun bawah balik, pergi dekat kereta saya tengok balik nota bahan-bahan dia nak cakap ni. Dan masa tu salah yang penganjur tu dia terlupa. Apa tah nama penceramah ni, budak ni? Siapa nama? Samsul apa entah. Tapi jawatannya debat-debat macam tu lah. Jadi dia pun tulis dekat whiteboard tu, penceramah malam ini Syamsul Debat. Itulah mulanya. Jadi lepas tu langsung melekat. Kebetulan melak salah seorang yang dengar ceramah malam tu adalah merupakan CEO TV Al-Hijrah. Dia mati-mati menyangkakan nama saya Syamsul Al-Debati. Amal lokek tahu tuan-tuan.
Kan lama kelamaan dah debat pegang aja lah. Jadi tu sebabnya kalau orang tanya saya, Datuk saya memang saya cakap, siapa yang tanya saya suruh letak senior doktor. Nama saya tu senior doktor SDR. Saudara Samsul Debat sudah. Tak payah letak ustaz, takut kan, memang takut saya bawa nama ustaz tu daripada dulu. Dan akhirnya saya sebenarnya motivator. Tapi dah ramai mana kan orang kampung ni dia tak boleh bawa hadis sekoping ni hadis bawa kan, ada mula ustaz lah ni kan. Tapi yalah di negara Arab cikgu matematik pun panggil ustaz juga kan. Tapi macam mana, jadi dah mula tu saya togah juga. Tapi dah bangsa dogi kan, tak apalah, ikut je lah. Jadi hari ni bila sebut tentang kerja dan keluarga, bak kata konsep tadi RSB, yang saya faham tu RSB ni rehat, santai dan bantai. Tu ya ke tidak? Betul lah. Okey. Jadi hari ni tak adalah nak bantai-bantai, tapi kita nak cerita konsep dalam organisasi. Sebab saya bekerja dulu, paling susah sekali nak jaga bukan nak jaga kerja. Bukan paling susah sekali bukannya nak jaga dari segi SOP. Tak. Standard of procedure dulu ni orang faham dekat tempat kerja je, bukannya kat luar. Kan? Yang bukan susah sangat nak jaga dari segi tata cara, dari segi pengawal perbelanjaan, tak susah. Tapi yang paling susah sekali nak jaga manusia. Paling susah. Dan manusia tu pula terasa dia paling senang sekali. Itulah paling susah sekali. Bila dia cakap, aku ni okey je, tak ada masalah. Orang tu lah paling banyak masalah sebenarnya. Kan? Dan kita ni dalam budaya kerja kita pula, budaya kerja kita di Malaysia ni pula beza di Barat. Kalau di Barat ni lain pula. Bukan kata Barat tu baik, tapi Barat ni dia punya melampau tu dalam bab satu perkara tu. Dia membuat pengasingan kerjaya dan keluarga tu sangat rigid. Maksudnya kalau sampai kat pejabat, jangan telefon dia lagi dah, pakai handphone dia. Kalau yang profesionalnya, memang kalau nak telefon dia, mesti call pejabat. Maknanya kalau call pejabat, maknanya boleh tak sambung dengan saya pada suami saya di bahagian fatwa ni. Contoh. Dia pun sampaikan. Maknanya isteri takkan telefon suami melainkan betul-betul mustahak. Ini tak. Kita ni lain. Kan? Abang, ingatkan tadi telefon I rosak. Kan? Sebab tak bunyi-bunyi pada pagi tadi. Nampak tu? Dia mulalah sound suami dia sebab suami dia tak telefon dia. Dan kena faham, yang suami ni bukan takut isteri. Tapi isteri menakutkan. Dia dan menakutkan tu satu, menakut-nakutkan lagi tu ada dekat tu. Jadi dalam hal ini sebenarnya berbeza. Tapi kita tidaklah sampai ke tahap itu. Tahap yang kita nak ambil sekarang ni, peribadi kita jangan, hal-hal peribadi jangan sampai mengganggu tugas hakiki kita. Itu paling mustahak kita kena tahu. Sebab Nabi pun pesan, semua orang tahu pejabat mufti, Allahuakbar. Kan? Paling orang kata kalau lalu pejabat mufti tu dia rasa sejuk, macam tu. Kalau tengok tu bercahaya, macam tu lah orang andai kan macam tu lah. Kan? Orang cakap paling baik manusia pejabat mufti lah, dia cakap kan. Susah nak tengok staf pejabat mufti ni kejap-kejap minum. Susah nak jumpa. Kalau terjumpa tu memang tu lah dia baru minum. Kita akan anggap macam tu lah. Kita akan anggap macam tu. Itu yang kadang-kadang orang daripada pagi minum. Dia kerja-kerjaan ni tu masalah tu. Stigma dia orang dah lekatkan macam tu. Tu sebabnya saya di pejabat saya dulu dengan apa? Kita tak ada lagi dah waktu-waktu anjal ni. Tak ada waktu anjal. Susah nak jaga. Seorang 7.30 balik 4.30. Seorang pukul 8 balik pukul 5. Yang seorang 8.30 balik pukul 5.30. Sekali bos saya tu dia tanya, ni mana? Dia kata, dia masuk 8.30. Apa salah 8.30? Waktu anjal. Tak ada hanya anjal dah. Semua 8.5. Senang. Bila dia cari tu ada. Kadang-kadang macam tu. Lepas tu paling pantang bos saya dulu, kita orang dulu bila kerja, paling pantang dalam mesyuarat dalam proses. Cukup pantang jawapan macam tu. Ni bila nak siap ni? Dalam proses. Saya punya bos dulu engineer, susah sikit. Bila dia engineer ni, bila dia tanya semua, termasuklah saya, dia paling pantang jawab dalam proses tu. Bila boleh siap dalam proses, dia pun cakap, my friend. Dia kalau cakap my friend tu, bila cakap orang putih tu, maknanya dia tengah marah sangat lah tu. My friend, kalau kau masuk dalam bilik air menyangkung tu pun proses juga tu. Gitu. Sekarang I tanya bila boleh siap minggu depan. Minggu depan hari apa? Hari apa tu pukul berapa? Mesti tepat. Tak ada lagi dah. Tu sebabnya kalau kita tengok dalam file meja kita kan.
File meja kita ada satu masalah yang paling jelas sekali dalam senarai tugas kerja kita tu. Yang bawah sekali itu masalah. Apa tu yang bawah sekali? Lain-lain tugas yang diarahkan oleh ketua jabatan dari masa ke semasa. Itu sebenarnya tak boleh. Maksud saya tu kita kena letak betul-betul. Apa dia? Kalau ada benda yang tertinggal, masukkan. Itu sebab file meja kena sentiasa update. Ini masalah file meja, ada seorang akan buat, dia yang hafal semua orang punya file meja. Kan? Tak payahlah, saya tahu dah tu, sama tu. Kalau 5S pun sama. Sekarang 5S dah tak ada, dia jadi EXA kan. Kita lagi teruk pada Jepun tu. Bila buat EXA, pejabat mufti pun kena buat EXA. Lagi teruk pada Jepun. Semua bondo nak di tagging dengar, ini Swiss lampu. Apa yang kau teruk mana? Tak tahu tu Swiss lampu. Kan? Jepun kalau tengok pun, oh ya. Dia pun terperanjat tahu. Kalau nak belajar buat EXA ni, kita tengok TMB. TMB buat simple, tapi memang tu yang sepatutnya. Dia nak memudahkan aja. Sampaikan dia dah lah bahagian fatwa tu, pegawai bahagian fatwa. Kebetulan EXA pula, dia bahagian yang ketua jaga tandas. Apa salah muka pakai kopiah macam ni, letak kat pintu tu, tak payahlah. Letak nama sudah. Kan? Pegawai yang bertanggungjawab. Macam tu lah. Jadi banyak benda kita kadang-kadang, dalam hal ni, jangan senang. Tak. Ada satu beza kerja kerajaan dengan kerja swasta. Kerja swasta nampak kerja dia banyak, tapi tanggungjawab dia kecil. Maaf cakap lah. Kalau orang yang kerja swasta, dia kerja dia banyak. Ada benda dia nak buat, tapi tanggungjawab dia kecil. Kesalahan dia hanya setakat dalam syarikat saja. Tapi kalau kerja kerajaan ini, kerja macam tak banyak. Macam tak banyak. Tapi kalau berlaku kesilapan, akan diperbesar-besarkan. Sebab apa? Walaupun seorang buat salah, walaupun seorang ni silap, office boy je buat salah, tapi jabatan tu suruh jabatan kan kena label. Seorang yang kena tangkap rasuah. Cuba kita tengok apa jadi. Memang pejabat tu memang macam tu. Seorang staf JPJ kena. JPJ memang tu lah kerjanya. Orang akan tuduh. Masyarakat Malaysia ni dia tak ada tabayun-tabayun. Dia tibayun dulu. Kemudian dia budak insaf. Balon dulu, bantai dulu. Sebab dia istilah dalam bahasa Jawa tu disebut sebagai generalization. Dia pukul rata. Seorang buat salah, memang dia macam tu. Semua macam tu. Anak dia sak dadah. Memang satu keluarga tu semua rosak dah satu keluarga tu. Dia akan hukum semua. Itu sebabnya pentingnya kita ni duduk dalam organisasi nak kena jaga. Nak pula sekarang yang paling payah sekali adalah kita berada pada zaman media sosial. Paling susah. Zaman media sosial. Sebab apa? Goma nak kongsi-kongsi bondo yang ada. Tadi belum sampai saya makan, orang dah sibuk nak bergambar dah. Lepas tu nak tunjuk ke orang dia paling cepat sekali jumpa Samsul Debat. Alhamdulillah, saya dah jumpa dulu kan. Lepas tu kau ada? Ayat ujung tu. Macam mana lah tak bongkak hati kawan tu kan. Yang kawan datang dah tak kira dah. Tadi sampailah yang grup tahfiz bawah tu pun dia minta saya datang sekejap. Pergilah jumpa kejap, ambil gambar. Kan? Tapi mana kata media sosial hari ni yang paling masalah sekali, jangan tak tahu ya. Media sosial ni sekarang ni paling banyak merosakkan. Datuk Mufti pun tahulah. Rumah tangganya, masalah kerjanya. Apa-apa benda semua nak share dalam Facebook. Kadang-kadang penguatkuasa tak kisahlah agensi penguatkuasaan. Malam ni ada operasi. Aduh, penatnya. Jadi orang yang rasa-rasa dia tu tak clear lah, tak gejala-gejala yang tak baik yang dibawa dekat kelab malam semua dah tutup malam tu. Dia tak sedar benda tu, dia tak sedar. Sedangkan benda tu tidak boleh dikongsikan secara sesuka hati, tak boleh. Macam tu jugalah kalau kita tengok media sosial sekarang ni menyebabkan ada orang sekali gambar buat live tak tentu arah. Sikat rambut live. Nak buat tu. Saya pula gambar nampak live tekan. Ustaz Ilyas. Mufti. Pap tekan live. Budak tengah sikat rambut. Tap. Saya tekan. Budak tu tengah sikat rambut pun. Budak tengah sikat rambut. Nampak Samsul Debat join. Samsul Debat. Tak pasal-pasal Samsul Debat pun terbabit sama. Kalau kita tengok. Tanpa kita sedar. Sebenarnya orang perempuan tu utamanya kena hati-hati. Sebab media sosial boleh bawa kita jadi satu penyakit split personality. Kita gemar menggambarkan diri kita yang baik-baik dekat dalam Facebook tu. Alhamdulillah, dapat bersama dengan ibu hari ini.
Oh ibu. Oh kan, konon kita lah paling sayang. Macam orang lain tak ada mak lah, dia seorang ada mak. Kan, thanks for my, ada satu kes tu, dia letakkan gambar handphone dengan jambangan bunga. Dia ambil gambar. Thanks for my beloved hubby for this lovely gift. Terima kasih sebab suami dia bagi hadiah ni sempena hari lahir dia. Dia sebab apa dia tunjuk ni? Sebab bawah tu ada komen. Tahniah. Happy birthday. Tak ajak pun. Wah. Bila nak celebrate? Bila nak open table? Walhal jambangan bunga dengan handphone tu tadi boleh sendiri tu. Dia boleh sendiri tu. Tu sebabnya kalau kita tengok, jangan tak tahu ya. Pada tahun 2000, rakyat Malaysia ni, setiap 1000 orang, seorang sakit mental. 2 tahun lepas, setiap 10 orang, seorang sakit mental. Hari ini, 29.6% rakyat Malaysia sakit mental. Maknanya setiap 3 orang, seorang sakit mental. Cuba tanya dalam ni berapa ramai. Dalam pada tu kira lah. Tak, bukan macam tu lah. Tapi nak tunjuk betapa ramai kat luar sana yang sakit mental. Puncanya yang paling besar, gadget. Kongsi tu, kongsi ni. Lepas tu ada sanggup buat pula fake account sebab nak puji account yang asal. Wah, bagusnya you, cantiknya you. Sudahnya dia jadi konflik dalam diri dia sendiri. Benda ni berlaku. Berapa ramai perempuan bergaduh dengan suami sebab suami tak like Facebook dia? Apa masalah korang yang marah sangat dengan suami tak like ni? Sampai hati abang. Suami pula terlike pula yang kawan sekerja punya. Jadi hal. Kawan-kawan semua nak like. Yang itu punya tak like pun. Jadi hal sebab tak like. Mbak nak. Tapi berlaku kat semua tempat kecuali Jabatan Muti Pahang. Ni semua tempat berlaku. Sini tak. Alhamdulillah. Jadi makna kata kita tengok inilah dia cabaran dia hari ni. Cabaran sekarang dengan dulu tak sama. Macam sekarang cabaran dia memang kita nak humban telefonnya jauh pun tak boleh sebab sekarang keperluan mula. Normal baru sekarang ni. Normal baru yang kita harap takkanlah lama. Payah poning kepala. Meeting kalau power buat Google Meet, la ilaha illallah. Datuk Mufti cakap ni dia tidur kat rumah tu. Semua nampak pula tu. Kan bukan senang. Saya hari tu tiba-tiba lah dah elok dah biasa ceramah ramai orang. Paling tidak macam ni ada lah orang kena ceramah seorang-seorang. Ui, pening kepala. Kita tokan, kita pun berlari cepat-cepat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Motivasi untuk Kementerian Pelajaran Putrajaya. 2 jam bercakap, rupa tak on. 2 jam tu. La ilaha illallah. So, bantai punya semangat tuntang-tuntang. Yang Putrajaya ni, tak tahu cerita ni. Apa saya tak start-start lagi? 2 jam sudah. Sudah, itu pun telefon. Dia pun telefon balik beritahu. Tak on tadi. Tak ada apa pun. Kita orang tak dapat tengok live tu. Ya ke? Tak apalah, petang ni buat sekali lagi. Ulang balik kedua tu. Petang tu dah lain dah. Semangat dah habis dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak ada lah motivasi tu dah. Tapi makna kata tu cabaran dia. Selama kini orang lain tekankan untuk kita. Orang lain livekan untuk kita. Record untuk kita. Sekarang kita buat sendiri. Sekarang ni cuba tengok. Orang perempuan dah rajin tanya suami. Bang cakap je nak makan lauk apa. Cerita. Semenjak orang perempuan masuk grup masak apa pun tak jadi ni. Kan? Jadi dia dah rajin nak tanya suami dia nak makan lauk apa. Kan? Dan lelaki kena ingat kita jawab tu bukan percuma tau. Dia ada iringan dia. Bila kita setuju dia tengok tidin aduh je barang sampai kat rumah. Kan? Ninja van, ninja go macam-macam lah kan. Dia punya periuk lah, dia punya periuk nasi pun dah tak bulat lagi, dah dapat segi sekarang ni. Macam-macam vacuum tak ada wayar, semua sampai kat rumah. Tak ada kena-mengena vacuum dengan lauk dia nak masak gitu. Tapi makna kata cabaran hari ini. Anak-anak hari ni, cuba tengok. Anak-anak hari ni, macam dulu kan, kita zaman kita dulu lah, masa budak-budak dulu, pukul 5 dah mengilitin dah nyawa nak keluar, nak pergi main bola. Nak pergi main takraw, nak pergi main badminton. Aduh. Kadang mak kata, hari ni hujan ni tak payah pergi. Allah, kejap je. Kita macam tu. Tapi hari ni anak kita boleh marah kita kalau tak dapat password wifi. Kalau tak tahu password handphone, dia boleh marah. Anak kita, dia boleh tak makan, tak minum. Dia puasa sehari semalam dengan gadget. Betul tak? Kalau bagi handphone, senyap sampai besok.
Tak makan pun tak apa. Kalaulah handphone tu yang game ni main tu zikir dah, ramai jadi wali dah. Kan? Yang amat apa sama tengok drama Korea back to back. Pejabat mufti tu. Bukan mufti Pahang lah. Tak, ni pejabat mufti lain. Pejabat mufti lain. Tapi betul. Tengok drama bersambung-sambung apa semua. Itu yang hari tu saya kata. Bila berlaku aja PKP ni, kita work from home kan, orang kata kan. Bekerja dari rumah BDR memang perang badar betul. Kan, orang perempuan nak kerja macam mana, lelaki nak kerja macam mana. Orang yang rajin bekerja, dia akan rasa susah bekerja dari rumah. Tapi orang yang dah biasa tak bekerja, alhamdulillah dapat kerja dari rumah. Faham tak maksud saya? Jadi tanyalah diri kita masuk kategori mana. Tanya balik diri kita. Hakikat nak bekerja susah pada rumah. Tapi orang yang betul-betul nak kerja di rumah, dia akan stationkan betul. Ini tempat aku bekerja. Ni komputer. Ini mesin fax dah ready dah. Ini komputer. Ini handphone dekat sini line. Bagi tahu. Kejap lagi besok kena ingat ayah nak kerja besok. Tolong jangan ganggu kawasan ni. TV ni jangan buka. Pagi sampai petang. Korang pun kena belajar pukul berapa sampai pukul berapa. Ini anak kita belajar. Dia boleh left group WhatsApp dengan cikgu tu. Nampak tak? Jadi inilah cabaran dia. Pada orang yang bekerja, dia akan rasa susah. Tapi apa pun, balik-balik cerita tadi, amanah kita nak kena jaga. Amanah nak kena jaga. Jangan ingat kita kerja senang, bos kita macam lebih kurang, maka kita boleh buat sesuka hati kita. Tak. Bila kerja dekat pejabat ni, apa-apa pun kena jaga. Tengok the do and the don'ts. Itu sebab saya ingat, Ustaz Nur Azami alias dia pernah bisik kat saya dulu. Waktu dalam ceramah pun dia pesan kat saya. Dia kata, pesan kat kerajaan kerajaan ni satu soalan ni nak cakap. Soalan ni bukan tanya, aku kerja kerajaan, cucuk duit gaji halalnya. Apa dah hal? Tapi apa yang kita tanya, bagaimana nak menghalalkan rezeki yang kita makan setiap bulan. Aku bekerja biasa-biasa. Kawan aku kerja rajin, tapi gaji sama. Cuba fikir. Aku banyak hari cuti. Kadang-kadang cuti tu pun cuti tanpa sebab. Memanglah kita tulis sebab dalam Hermes tu cuti sebab ini, sebab ini. Tapi kadang-kadang berapa ramai yang bukan sebab itu pun dia cuti. Tanya balik diri kita, kita kena faham. Cuti ini satu keistimewaan, bukan satu hak. Kalau hak kita nak cuti, cuti je lah. Tapi sebab bukan hak kita tu, sebab kita minta dengan bos. Tu sebab bila minta dengan bos, jangan kecil hati bila bos tak bagi. Tak boleh. Hari tu memang saya bukukan cuti semua orang. Elah bos ni. Tapi depan bos reda. Yelah bos, saya terima. Sampai kat meja dia, tak apa-apa dah. Cuti pun tak boleh. Cuti banyak ni. Nampak. Itu masalah kita. Kita kena ingat. Cuti bukan satu hak. Tapi cuti ada satu keistimewaan. Yang bagus tu pula, yang nak minta cuti tu, dia tak tahu masuk pejabat bos dia. Dia pergi dekat bilik sebelah tu. Dia pergi bilik sebelah, bilik PA dulu. Bos okey tak hari ni? Kau jangan masuk lah. Hari ni kau minta apa pun tak lulus ni. Baik kau jangan masuk. Dia ada bilik PA tu. PA tu. PA lah yang beritahu. Hari ni kau nak minta apa pun boleh lulus. Minta hari ni. Saya dulu macam tu lah. Budak-budak saya kalau dia minta cuti, dia tanya bilik sebelah dulu. Dia tanya tu, bos macam mana? Buru-burunya. Mood dia tak elok hari ni, jangan minta. Kan? Apa-apa pun tanya diri kita balik. Kita cuti tu untuk tujuan kecemasan atau sesaja nak cuti? Tanya balik. Jangan kita fikir kita boleh cuti, kita tipu pula cuti. Bayangkan. Itu sebab penting bila bercuti, kena tahu siapa yang ganti kita. Tanggungjawab kita, aku cuti besok ni apa-apa. Kalau bos cari, ni file dia. Dia ada 4 jenis pekerja dalam pejabat ni. Nak tahu apa dia? 4 jenis pekerja dalam pejabat. Yang pertama nama dia administrator. Dia masuk pukul 8, balik pukul 5. On time. Tak lambat, tak cepat sesaat. 8.5. Dia meja dia kemas. Level 1 tu, laci 1 isi apa? Laci 2 isi apa? Dia ingat. Atas meja, gambar kat sini. Pen dia kat sini. Dia punya file kat sini. Meja dia clear biasa ni. Sebab dia tak suka simpan-simpan kerja. Kalau usik barang dia tahu. Siapa usik barang aku ni tadi, dia tahu. Kategori kedua, nama dia performance. Kerja memang gila bab 1 punya. Gila babi lah kau tak faham. Kerja itu kan, ya Allah Akbar. Memang rajin betul. Bos suka dia ni. Sebab dia ni kerja deadline. Memang file dia tinggi-tinggi. Dia kalau masuk pejabat tu dalam pukul 8 lebih sikit, tapi balik lambat. Kadang-kadang pukul tengah malam, pukul 10, 11 baru balik. Banyak betul benda dia buat.
Bawa sepah-sepah file atas meja. Sampai ke kaki-kaki meja pun ada. Kadang-kadang, mana file kau bagi kau? Tak, tu, kat kaki tu. Tu. Dia tahu. Yang dia ni bos suka. Kategori ketiga nama dia entrepreneurs, iaitu usahawan. Niaga je kerja kat pejabat. Ada je barang nak dijual je. Ni sampel kuih raya dah sampai. Dah start dah ni. Kan? Lepas tu dah ada dah ni. Tak apa, tak beli tak apa. Tengok je dulu. Dia tentu. Kemudian yang keempat nama dia follower. Dia ikut orang ni. Kau pergi tak? Kau pergi tak yang kat jana baik tu? Kalau pergi sesama tau. Kalau tak pergi sesama. Dia boleh boleh ajak-ajak pula tu. Supaya nanti senang nak jawab sama-sama. Ada yang macam tu. Wahal dah beritahu dah tu. Ni wajib program-program lain mana boleh tangguh. Contohlah kan. Tak, ditetap ni mustahak ni. Mustahak tahap gaban ni. Memang dia tak boleh nak datang juga. Dia katakan. Contohlah kan. Contohlah kalau kursus 3 hari 2 malam lah. Pernah tak pergi kursus 3 hari 2 malam? Saya tanya. Pernah ke tidak? Pernah kan? Masuk kursus 3 hari 2 malam. Hari ketiga biasanya habis pukul apa? Tengah hari kan? Soalan yang dia akan tanya sesama dia tu, dia akan tanya ni. Balik pejabat balik tak? Soalan yang tanya. Kau balik pejabat balik tak? Entah, engkau. Kita sesama lah, tak payah balik. Nanti seorang balik, yang lain tak balik, nanti kena tanya. Kenapa nak seorang boleh balik, yang lain tak boleh balik? Kita buat lah tak sempat. Tu nampak. Kalau jauh, tak apa. Masalah kursus kat Kuantan. Kursus dekat-dekat, contoh dekat dengan pejabat kita kan. Jadi makna kata dalam hal tu tak ada alasan. Kena balik ke pejabat juga petang tu. Kalau boleh balik. Nampak? Kadang-kadang tu isu dia. Kita nampak benda tu kecil. Tapi kita ambil ringan benda-benda macam tu. Kita boleh balik pejabat. Kita tak balik. Kemudian ada kerja-kerja kita tertangguh. Tak habis. Habislah kita. Kadang-kadang kita nampak benda tu simple. Kita kat pejabat. Kita keluar pergi minum. Contoh kita keluar pergi minum. Pergi minum, relax. Pukul 8 dia sampai, dia dah bincang. Mula dia sampai, dia tak tahu kerja. Dia bincang episod drama malam tadi. Kau tengok tak drama malam tadi? Ya Allah, geram betul aku. 7 hari mencintaiku 2. Saya tak tengok, saya tahu tajuk je. Tapi dah habis dah cerita tu kan? Saya tak tengok lah. Tapi jahat betul Mak Leha tu. Saya dengar macam tu lah. Lepas tu, bila cerita-cerita, hari ni nak minum kat mana? Tengok. Kerja tak kerja ke ni? Pukul 9 ajak pergi minum. 9.30 tak masuk lagi. Dekat pukul 10 sampai kat pejabat kat lobi, jumpa lah orang kampung. Lah kau kerja sini ke? La ilaha illallah, lama betul tak jumpa kau ya. Jom kita pergi minum. Aku lepas minum, yang ada lah kau tarik minum lagi. Nampak? Minum pukul 11 sampai pukul 12. Pukul 12, ya Allah Akbar. Kenapa? Aku nak jemput anak balik sekolah. Pergi jemput anak balik sekolah pula. Baru masuk pejabat ni. Keluar balik jemput anak balik sekolah. Apa awal sangat? Takut jam. Tak sempat pukul 1 dah keluar. Pukul 2 tak balik pejabat lagi. 2.30 pun sampai. Tension betul. Hari ni jam teruk. Orang tanya pun tidak. So sebab aku tension petang ni nak minum kat mana? Minum lagi pukul 3 tu. Lepas tu pukul 4 sampai baru nak start kerja. Dia pun buka file. Ya Allah, dia kata. Woi, apa dia, kau perasan tak? Apa dia? Sekarang ni kerja tak rasa kan, tiba-tiba dah pukul 4 kata. Memang tak kerja, bukannya tak terasa, memang tak kerja. Tapi benda tu bukan kat pejabat Mufti Pahang lah, ni tempat lain. Jadi makna kata, tadi kita nampak lah, kita pergi minum, kita tak rasa apa, kita okey je, kita happy je. Rupa-rupanya, ada satu kerja, kita je yang boleh selesaikan. Kita je yang boleh selesaikan satu masalah yang timbul berkaitan dengan tajuk kerja ni. Satu hamba Allah memerlukan kita menyelesaikan perkara ni. Iaitu orang tu adalah Samsul Debat. Contoh. Samsul Debat pun datang. Assalamualaikum. Saya ni sibuk. Saya ada 1 jamnya masa gap saya untuk selesaikan masalah tu. Dan saya berdatang. Assalamualaikum. Saya nak ni. Kejap pegawai yang in charge tu tak ada. Dia ada urusan kat luar. Tunggu sekejap tunggu sekejap. Tunggu. Dah dekat setengah jam dah ni. Tak apa. Dia memang ada hal lah tu. Tunggu sekejap. Akhirnya habis 1 jam, saya kena gerak pergi tempat lain. Contoh saya lah. Saya pun keluar balik. Tak apalah, tak apa. Tapi kalau betul dia memang ada urusan, tak apa. Tapi kalau saja-saja tadi buat urusan sendiri, minum dari pagi sampai ke malam tadi, apa jadi? Takkah kita sebenarnya melanggar amanah gitu? Takkah kita menganiaya orang lain? Dan saya pula tak ada hari lain yang saya boleh itulah hari dia. Benda tu nampak simple. Macam kita lah pergi.
nak uruskan pasal cukai ke, pasal apa pergi jawatan-jawatan kerajaan yang lain kita pergi. Tapi kita tak dapat selesaikan hari itu. Itulah masa yang kita free. Apa jadi? Itulah benda yang kadang-kadang kita rasa. Itulah sebabnya dekat pejabat kita buat pantry. Setiap jabatan ada pantry. Makanlah kat situ. Tak payah nak keluar-keluar. Nak cuba apa? Nak cuba sangat zaman tori malam karang lah. Kan? Saya memang ceramah kat Pahang ni tu, saya paling suka pergi Lipis. Patin steam Azmi. Saya kata orang Negeri Sembilan pun menangis makan pedas tu. Saya sampai bawa lah mak saya, adik-beradik saya semua pergi ke sana. Kan? Bagi rasa makan sana. Sebab makan sana sedap. Itu sebabnya saya bila makan dekat sana, saya paling best bila pergi dekat bila balik je lalu dekat area nak pergi ke Bera tu, dah ada seorang dah saya akan telefon. Kalau saya lalu balik dari ceramah tu, dalam biasanya pukul 2 ke 3 pagi lah saya lalu jalan tu. Pukul 2 pagi tu dia dah standby dah siap siang dah. Dia ada ikan sangkar kan. Dia dah siap siang dah, ikan talapia berapa ekor, ikan patin berapa ekor, dah siap siang ambil, kemudian saya tu singgah hantar mak. Sebab mak akan masak kan. Saya besok datang tinggal makan aja. Tak apa masalah. Ini murah je ustaz, dia kata. Kami jual ikut harga dulu ustaz, RM25 sekilo. Dia kata, macam tu ayat dia. Saya, bagus betul ini ayat. Tapi ustaz, patin buah mahal sikit, RM200 sekilo. Tapi patin muncung paling mahal ustaz, RM600 sekilo. Kami makan pahit, jual manis. Dia kata macam tu lah. Dia cakap macam tu. Saya leka dia bercakap tu, so saya beli. Kan? Betul. Tu kelebihan lah kan. Tapi nak ceritakan bab amanah tadi. Betul. Bab amanah ni, cuba tengok ikan. Macam mana pun lah kita tengok. Tak sama dengan ikan patin pasar. Yang kat pasar bawah Sorban, tak sama. Pasir, sepasir-pasir. Kenapa patin tu? Dia amanah. Patin tu amanah. Macam mana sungai Temeloh lain, sungai Raup lain, dia amanah dengan ciri-ciri dia masing-masing. Macam mana pun kita buat, tak ada pasir elok betul. Disiplin itu amanah jaga diri dia. Ikan masin pun jaga amanah diri dia tu, dia tak rela diri dia dimasinkan. Faham tak? Walaupun duduk berpuluh-puluh tahun kat dalam laut, tak masin. Lah, baru dengar suara Daripada patutlah tadi mengangur, tak dengar ke tadi? Kau dah ulang balik ni. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi memang tengok ikan masin tu. Sampai ke sudah tak masin. Kan? Sudah kena koringkan dulu, jomor dulu, boh garam, baru ada tu yang buntang tu ikan tu. Sebab dia tidak rela dimasinkan. Jadi kita ni dalam hidup kita macam tu lah. Peduli kan? Lagi satu lagi, kena jaga. Bab-bab integriti kena jaga. Dalam kerja kita ni, saya nak bagi tips nak jadi pekerja yang terbaik. Keluarga pun sama. Tips keluarga dengan kerjaya sama. Sebab apa? Keluarga ni kita jaga, organisasi pun kita jaga. Organisasi kita tak jaga, keluarga kita ada kemungkinan juga kita tak akan boleh jaga. Kita tak jaga kerja kita, kita tak amanah, kita ponteng, kita gamar bercuti ikut sesuka hati kita, kena buang kerja, kita tak boleh jaga keluarga kita. Jaga keluarga kita, sebab bila keluarga kita jaga dengan baik, macam ni datang hari ni Cherengin Hills ni, sebenarnya nak bawa semua dapat bercuti kat sini. Kan? Sambil-sambil ada pengisiannya. Nak mantapkan diri kita. Kalau saja-saja bawa pergi bercuti, tak apa lah. Tapi tuan-tuan dan perempuan sekalian dah biasa pergi bercuti. Saya dulu masa bawa staff majlis dulu, ada yang buruh-buruh tu. Kesian. Ada yang buruh yang tak pernah pergi hotel pun pernah. Bila sampai, gila lah ini hotel ni. Apa pasal? Lampu ada, hotel cantik, katil cantik, tapi karen tarak dah. Dia kata elektrik tak ada. Sebab tak ditekan ni kad tu dekat depan tu. Memanglah tak punya lah. Tak nak tunjukkan dia, mentaliti dia tak biasa. Nampak tak? Saya tak boleh mandi lah. Apa pasal? Dia punya air panas betul. Dia tak boleh tak pandai. Kan kita tak sampailah tahap tu kan. Tak sampai tahap tu. Tapi nak bagi tahu, kita bawa kat sini pengisian kita nak bagi. Pengisian kita nak bagi. Dalam pada tu kita nak ubah diri kita ni supaya kita tak jadi macam orang lain. Ambil ringan. Sebab yang paling penting sekali, akhirnya kita cerita tentang barakah. Bila bekerja ni berkat kita. Kat mana barakah ni? Apa maksud al-barakah?
Ada orang cakap Al-Barakah ni maksudnya pondok Ustaz Kazim. Kan? Al-Barakah kat nama Tapi barakah ni kebaikan yang Allah beri kat kita dengan kerja kita. Nampak kerja kita biasa je. Keberkatan Allah bagi kat kita walaupun sedikit. Kebaikan Allah bagi kita walaupun sedikit, tapi berkembang. Mak bagi duit ke anak Halong ni mak tak dapat bagi banyak ada duit belanja. Ambil lah RM1 je. Contohlah, bagi RM1 je. Lepas tu anak cakap apa? Tak apa mak, hari ni Along puasa. Along puasa, RM1 ni Along masuk dalam tabung. Ya Allah, Along puasa? Mak pun tak puasa. Dia puasa tu pagi Senin. Lepas tu petang tu dia balik. Mak, apa dia? Alhamdulillah mak, result PSA dah dapat. Along dapat nombor 1. Tengok. Dengan RM1, anak puasa, tak menyakitkan hati, dapat result bagus. Berkat. Cuba cek balik. Oh, rupanya ayah kerja biasa ya. Pembantu tadbir, pengkeranan operasi je. Tapi Alhamdulillah sebab jaga amanah kerja. Nampak tak? Jaga amanah kerja tu yang anak jadi macam tu. Rezeki ni jangan ingat duit aja. Rezeki ni jangan ingat anugerah hikmat cemerlang aja. Tak. Lebih daripada itu. Ada duit banyak, kaya raya, rumah besar, kereta besar, tapi anak lambat belajar pun pening kepala kita. Kan? Sampai 3 sampai tingkatan 5 tak habis lagi. Apa pasal anak kita jadi macam tu? Tanya balik. Keberkatan. Itu sebabnya kalau tanya saya simple aja lah. Hidup kita ni jangan nak kata nak orang kata kalau dah jari telunjuk tu ikutlah resam jari telunjuk. Tarik hari-hari, urut hari-hari. Jari telunjuk ni ambil minyak gamat ke minyak apa yang kita tahu, minyak geligo ke. Urut hari-hari. Sama panjang tak dah? Alhamdulillah dah nak sikit lagi nak sama. Sikit lagi nak sama ustaz, alhamdulillah dah setahun dapat samakan semua jari ni. Tak dapat. Jari ni takkan sama panjang. Kan? Dah orang tu miskin, orang ni kaya, tu normal. Tu sebab dalam hidup ni jangan minta jadi kaya. Minta jadi kaya, akan ada masa orang kita tengok macam mana kaya pun akan ada orang lagi kaya daripada kita. Oh ya. Samsung debat datang naik Azia. Okey, tu sebab daripada tadi bila sampai kat parking orang tak sambut. Buat kereta kocik, okey. Betul, salah satu sebab saya. Kenapa? Hati saya elok sikit bila pergi ceramah. Betul. Takut. Kadang-kadang naik kereta besar ni jahat setan ni. Turun pada kereta. Wah, besar kereta kau, semua orang tengok. Kau ada. Tu tak tahan tu. Wah, saya naiklah kereta kocik tu. Okey, berdua okey lah. Tapi kalau ramai-ramai pun naik yang besar. Kalau dengan isteri dating berdua, adalah kereta lain. Ada. Kalau ada. Naik motor dengan isteri lagi capek kita bertambah anak ke rumah. Betul. Sebab dia lain dengan saudara naik motor ni. Betul. Jadi hidup kita ni satu je, simple je. Jangan minta jadi kaya, tapi minta jadi baik. Itu usaha. Kan? Kan Nabi dah pasal khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik manusia yang beri manfaat kepada orang lain. Itu yang kita nak. Ini kerja kat pejabat, semua berkira. So buat ni, nantilah, tak apalah, tak dapat lah, aku pun banyak kerja lah, apa tak. Sebagai organisasi pun macam keluarga, dia kena saling lengkap melengkapi. Bantu-membantu satu dengan yang lain. Kalaulah semua orang buat kerja kat Cherengin Hills ni, seorang yang buat kerja, dia uruskan hotel, dia uruskan makan, dia uruskan penginapan, dia uruskan perjalanan, dia buat tentatif, dia jadi MC, dia buat semua. Pitam lah jawabnya. Mesti akan ada benda tertinggal. Nampak tak? Tu sebabnya kita kena tengok. Seorang buat ini. Seorang jadi MC. Yang seorang pula jaga yang ni. Yang seorang pula uruskan penceramah-penceramah. Yang dia ni urus bilik seminar ni macam mana. Yang seorang ni uruskan nota-nota dia. Yang seorang ni urus macam ni. Contohlah kan. Macam hari ni tak payahlah nota-nota kan. Sebab semua orang ni kira bersedara lah dengan Abu Hurairah kan. Abu Hurairah dia Nabi sebut dia tu ingat. Jadi semua ada konong-konong Abu Hurairah ni. Tu ingat kan? Agaklah. Itu yang bila balik rumah tu, bila orang ceramah kat masjid, kat surau kan, bila balik rumah kan, tadi ceramah okey ke bang? Okey. Siapa ceramah ni? Tok Mufti ni ke? Dia cerita apa tadi? Sama je, nampak tak? Sama je sebab dia tak nyalin, nampak tak? Tapi bukan orang sini lah, orang sini saya faham cara dia tunduk tadi tu, saya faham. Makna dia ingat lah tu.
Dia orang kalau dia tengok saya pada mula sampai habis, itu biasa. Tapi kalau dia kejap tengok, kejap lalap. Kejap tengok, kejap lalap. Hebat orang ni. Sebab sambil-sambil dia dengar, dia zikir. Tapi paling hebat sepanjang ceramah dia zikir. Itu paling hebat. Tapi dia ada doa hilang ngantuk. Tahu tak doa hilang ngantuk? Tahu tak doa hilang ngantuk? Tak pernah. Kalau kita cakap kat depan, dia ada satu doa. Kalau kita baca, hilang ngantuk. Doa dia macam ni. Bismillahirrahmanirrahim. Wabil lahil taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu kalau baca tu hilang ngantuk. Orang kalau dah tidur tu tagak, dah habis ke? Bangun tu. Tapi saya belum baca lagi lah doa tu, belum lagi. Sebab saya tengok sagar lagi kan, saya tak baca lah doa tu. Tak adalah, dalam hidup kita ni, saya cakap tu je. Elok tu sebabnya, kalau kita tengok dekat dalam TV, ada orang kena tangkap kan. Ada orang kena tangkap. Rasuah lah. Orang ni kena tangkap ni lah. Orang ni kena tangkap mencuri lah. Orang ni kena tangkap tipu lah. Macam-macam lah. Penyalahgunaan ni lah. Macam-macam lah. Kedudukan lah. Apa lah. Macam-macam cerita. Kesilapan kita kadang hati cepat sangat cakap. Itulah dia. Tamak. Tak bersyukur. Kena ingat orang tu baru kena tuduh. Jarang kita tengok orang tu yang dibebaskan tu keluar berita, jarang. Kebanyakan yang dituduh keluar, tapi kita kena setting dalam hati kita apa? Ya Allah, kau jauhkanlah aku daripada ujian seperti ini. Macam tu. Contoh kita nampak artis tu kahwin 3 perempuan. Walaupun dia kerja pejabat mufti, dia punya wangi sama, tak yalah perempuan tu. Ni gatal sangat, menyampah aku tak lah. Jangan macam tu. Ya Allah, tu doa. Kau jauhkanlah aku pada ujian seperti ini, ya Allah. Boleh macam tu. Dan kalau ia pun nak kahwin suami aku tu, janganlah lebih 2. Contoh macam tu lah. Boleh macam tu. Boleh tak? Saya nak tanya, boleh ke tidak? Orang perempuan jawab. Boleh tak? Kalau jantan jawab lah. Orang tanya perempuan lah. Boleh tak? Tak dapat dia jawab, Datuk. Tak dapat dia jawab. Tak adalah. Saya contoh aja. Yang seorang pun tak terjaga, nak jaga lebih. Betul tak perempuan? Oh, yang tu jawab. Yang tu jawab. Tu jawab. Kan? Betul lah. Tapi makna kita doa tu, minta jauhkan daripada ujian seperti ini. Betul. Bila tengok orang, kadang-kadang kita tak tahu. Yang paling kita takutnya baru-baru ni kan, yang pasal da'i lah apalah kan. Kita jangan nampaklah, kita doa, ya Allah, yang mudah-mudahan yang terbaik, lindungilah aku dan keluarga aku daripada ujian seperti ini. Kita tak tahu keluarga dia diuji macam mana, dia macam mana. Keluarga yang dikatakan jadi mangsa pula macam mana. So doa yang baik-baik untuk orang. Kita kena latih tau diri kita supaya jangan cepat. Ni confirm dah ni. Macam tu salah ni. Kan Abu Lais As-Samarkandi kata bila orang bawa cerita nak ke pejabat, copek botol cerita-cerita, ya Allah akbar. Kan anak pula ni kan tak lama lagi kan, bila ada anugerah khidmat cemerlang tahun depan kan, dia dah mula dah tu. Berdasarkan daripada SKT yang kita hantar ni. Dah habis hantar lah. Tengoklah tu. Lepas tu pula keluarlah senarai. Dah keluar senarai pula, bahagian yang buka surat tu. Dia lah pula, orang dah kat atas tu dah tulis dah sulit dan rahsia. Jadi pun, kau nak belanja aku apa? Wah, sulit dan rahsia ni dah cakap dah ni. Bukan senang nak pilih tau, pekerja cemerlang ni. Jadi, kau jangan cerita dengan orang tau. Apa dia? Tahniah lah. Tahniah apa? Kau dapat APC tahun ni. Mandai je kau. Iya, aku dah tengok lah. Ya kau, ya Allah. Tapi ingat sulit dan rahsia. Tapi kau dah cerita tu tadi macam mana? Patut tak boleh cerita. Kan? Tapi orang yang tak dapat jangan kecewa. Sebab Tuhan bagi rezeki lain. Tuhan tak bagi anugerah khidmat cemerlang, kita marah. Alah macam dia seorang kerja menyampah aku. Orang perempuan ni pula dia beza dengan orang lelaki. Orang lelaki kalau dia tak dapat, dia sound direct je. Aku nak tanya kau lah, kalau lelaki macam ni kau boleh dapat? Kerja sama, ponteng sama. Contoh. Macam mana kau boleh dapat? Aku kan apa, biasanya apa yang bos aku buat je, aku siapkan semua. Yelah, aku tanya je. Orang perempuan lain.
Perempuan depan siap puji tahniah lah. Kau dapat dengar cemerlangan tu ni kan, tahniah. Kau memang deserve. Dekat belakang dia buat grup WhatsApp GGTPH, geng-geng tak puas hati. Dia boleh sound macam mana dia boleh dapat nyampah aku. Dia masuk semua serangkan kawan. Terlupa pula budak anti manugerah pun masuk dalam tu. Nangis budak tu bacanya. La ilaha illallah. Kan? Contoh lah. Tak payah. Kita ni dalam bekerja macam saya kata tadi, kita dia buat baik je. Kita selalu dengar kan, Datuk Mufti kan, pernah cerita, semua orang pernah cerita, penceramah pernah cerita, bekerja sebagai satu ibadah. Pernah dengar tak? Pernah dengar kan? Jadi dah tahu dah. Penceramah Mufti ni bagi dia tajuk apa, semua dah tahu kan? Okey, saya nak tanya, bekerja satu ibadah tu apa maksud dia? Sekejap saya nak tanya. Dia dah mula matilah aku. Dia nak tunjuk dah. Nampak tak? Ada orang ada saya camah dekat kampung kat Kuala Pilah tu kan. Makcik tu dia sound kan. Nak camah lah, tanya pula. Kena langsung diam kan. Orang tua-tua ni dia bagi direct dia tak kira kan. Tak adalah bekerja ni sebagai satu ibadah ni ialah ibadah khusus. Kita dah tahu dah, semayang, puasa, mengaji, dah ada teknikal kaedah dia tertentu. Tapi ibadah umum ni, apa-apa benda yang baik diizinkan oleh Allah, niatkan Allah, dapat pahala ibadah. Contohlah, kita buat kerja kan, tolong kawan kita, file tak siap, kau boleh tolong aku tak? Boleh balas ni, aku tolong. Kita buat benda baik, diizinkan oleh Allah tak? Diizinkan oleh Allah. Niat pula kerana Allah, dapat pahala ibadah. Contohlah, pejabat mufti nak bagi bantuan kepada ibu-ibu tunggal. Contoh kan, kita tahu ada ibu tunggal dan 10-15 ibu tunggal dekat kawasan kampung tu. Kita pun pergi. Benda baik tak? Benda baik. Diizinkan oleh Allah tak? Diizinkan oleh Allah. Pergi pula kita bagi, niatkan Allah, dapat pahala ibadah. Tapi kalau pergi hantar bantuan ibu tunggal, contoh MC kita pergi ramai-ramai. Sampai satu rumah, benda baik. Tapi ada satu rumah, tak apa, yang rumah ni aku cover, kau tak ikut. Contoh. Contoh kan. Walaupun benda baik, tapi cara tu tak diizinkan oleh Allah, walaupun dia niatkan Allah, ada masalah. Kono pula jando lawa pula. Kan? Muka-muka tu tak adalah apa, tapi adalah iras-iras macam Nilofa sikit kan. Macam tu lah kan. Poning kepala. Kan? Mau tak? Ni contoh lah, tapi saya yakin dia tak macam tu. Ni contoh. Makna kata dalam hal ini kita kena ingat. Jadi dalam bekerja, niatkan Allah. Baik pahala ibadah. Jadi bila pahala ibadah, kita tak ada harap sangatlah balasan dunia ni, kita tak harap sangat. Akhirat tu yang kita kerja. Tu yang kita nak kerja. Akhirat besok lah kita nak kerja. Dunia sementara ya. Dunia sementara. Kita tengok orang kaya kan. Orang kaya. Kita tengok orang kaya macam mana. Masa pun tak ada. Kan kita tak kaya sangat lah. Biasa-biasa. Tapi Alhamdulillah. Nak makan apa, bila pun boleh makan. Ada orang kaya tu ubek sekilo. Berkilo-kilo ubek dah makan ubatnya, ubat cair darah, ubat gastrik, ubatnya dah habis 10 jenis ubek dia makan. Memang loyo tokak dah tak boleh makan benda lain. Tengok kita kan, tak sampai makan ubat dah meninggal macam tu je. Kan senang. Kan macam tu, tak payah paning-paning kepala. Hidup kita ni, kita kadang kerja benda yang kita tak nak. Tu sebab saya selalu sebut, kebahagiaan itu bukannya memiliki apa yang kita inginkan, tetapi menginginkan apa yang kita miliki. Faham tak? Saya ulang balik. Kebahagiaan bukannya memiliki apa yang kita inginkan, tetapi menginginkan apa yang kita miliki. Makna kerja kita, kita inginkan kerja kita, kerja betul-betul. Kalau ikutkan kat luar sana, ramai yang ingin memiliki apa yang kita dah ada ni. Aku nak sangat kerja kerajaan, aku nak sangat kerja pejabat mufti tu. Tapi orang lain tak dapat, kita dapat. Tapi bila kita dapat, Imam Al-Ghazali pesan salah satunya, iaitu yang keempatnya, memelihara nikmat supaya tidak rosak. Jaga kerja kita elok-elok. Jangan culas, jangan tipu, jangan pusing sana pusing sini. Pejabat mufti tipu klaim memang tak boleh terima. Kan? Tapi kalau dia tanya, pegawai kewangan tanya, ni kenapa ni awak punya klaim berbeza, pergi kursus tempat sama, jawab dengan jujur, itu saja.
Minta maaf, memang klaim saya itu tepat dan benar kerana saya tak tahu jalan. Dekat roundabout kat Janda Baik tu saya pusing 5 kali. Itu yang klaim saya tinggi sikit tu, cakap macam tu. Jujur je lah jawab. Senang kan? Ni mana kata tu hidup itu ni. Simple saja. Jadi, nak berjaya dalam hidup, kita jangan pilih nak jadi kaya. Orang kaya sampai bila-bila kita tak boleh nak lawan. Tapi, yang kaya-kaya ni nak kerja ni dunia buat apa? Dunia buat apa nak kerja? Pertama dunia ni apa? Suami isteri. Dunia. Melainkan suami isteri yang kita bawa ikut jalan syariat. So tu tak adalah dunia benar. Kedua, harta. Dunia. Ingat tak masa kecil-kecil dulu, tuan-tuan dan perempuan sekalian, dekat kampung kita ada satu rumah besar. Ingat tak? Kita dulu masa kecil cakap, aku kalau ada duit besok aku nak buat rumah macam ni. Pernah tak kita cakap itu? Pernah kan? Tapi hari ni kita tak heran dah rumah tu. Sebab dah berlambak rumah besar kita tengok kat Kuantan. Betul tak? Dah tak ada apa. Rumah tu dah buruk dah pun. So buat apa nak kerja-kerja? Kereta lawa. Berapa lama kereta baru? Cuba cakap. Oi, kereta baru nampak X50. Paling lama seminggu. Lepas tu orang tak heran lah. Motor baru sehari. Hoi, motor baru mah tenang-tenang. Biasalah. Besok dah keluar model baru. Telefon. Langsung tak heran dah sekarang. Baru beli hari ni. Besok keluar baru. Kalau ikut teknologi tak terkerja dah. Mana? Yang ketiga, kedudukan jawatan pun sama. Tu sebabnya sementara tak payah nak belagak-belagak kan. Betul? Dalam pejabat, buang 3 penyakit. Penyakit yang pertama, penyakit tamak. Yang bukan hak kita tak usah ambil. Jangan tipu klaim. Tu bukan hak kita. Yang hak kita je kita klaim. Saya nak cerita, tu ada seorang staff saya dulu. Saya selalu bawa kisah ni. Dia kerja attendant parking, grade 22. Dia dah nak pencen. Satu hari, masa tu saya kerja di Seremban. Barang saya tertinggal di pejabat. Saya datang pejabat lebih kurang dalam pukul 9.30 macam ni lah saya datang pejabat. Saya tengok pejabat torang lagi. Rupanya nampak Cik Aziz. Nama dia Cik Aziz. Cik Aziz bin Mak John. Memang nama sebenar. Memang nama dia. Saya masuk. Cik Aziz tak balik lagi. Saya biasalah bos. Saya memang dalam tempoh 2 tahun sebelum saya pencen ni, saya memang overtime setiap hari sampai pukul 10 malam. Kalau ada hal je baru saya tak overtime. Saya cakap, apa yang terlintas kat kepala saya? Masa tu saya cakap apa? Wah, banyaklah klaim Cik Aziz. Tak adalah, bos. Saya 2 tahun terakhir sebelum saya pencen ni, saya buat overtime setiap malam. Kalau tak ada hal, saya buat hampir setiap malam. Kalau tak ada hal, tanpa saya klaim. Tak klaim. Sebab saya tak tahu macam mana cara lagi. Mungkin dulu ada masa yang saya terlelap ke, masa saya tak buat kerja ke, mungkin saya terkurang sana, terkurang sini. Saya mungkin cara tu saya boleh bayar. Lepas tu saya ingat, tempat kerja ni banyak dah bagi jasa kat saya. Saya buat loan, dah habis bayar. Loan rumah, loan kereta. Anak-anak pun dah habis belajar. Jadi saya tak tahu macam mana cara lagi. Bayangkan, 2 tahun buat overtime setiap malam. Sampai pukul 10 malam. Dan tak claim. Nampak tak? Tu cerita ni, contoh saya cerita lah. Tu sebabnya kita ni kalau ikut bahasa, nak kaya jangan kerja kerajaan lah. Saya cakap tu. Nak kaya jangan kerja kerajaan. Pergi berniaga. Itu pun doa lah, mudah-mudahan boleh jadi kaya. Saya ceramah ke dekat rumah Datuk Seri ni. Seorang Datuk Seri ni baru umur 35 tahun. Datuk Seri belum kahwin. Rumah besar kat Bandar Sunway tu. Bayangan kereta Porsche dia tu, dia susun biji Swarovski tu. Seluruh kereta tu. Adalah orang komen dalam Facebook, daripada tu baik dia bagi anak yatim. Salah anak yatim pun dia bagi. Dia dah tak tahu nak buat apa dengan duit tu Jadi saya tengok rumah dia besar betul. Saya kata, Datuk, rumah besar betul Datuk. Agaknya mahal ni Datuk. Tak ada lah Ustaz. Masa saya beli dulu murah lagi. Masa tu baru 4 juta. Aku salah tanya ke dia salah jawab. Dia cakap, selamba je muka dia. Masa tu baru 4 juta. Macam RM4 ni. Tak, sebab bahasa dia orang tak sama. Tu sebab kita tak payah. Tak payah nak tarik-tarik jari kita ni. Saya bagi analogi senang. Arwah nenek saya, belah mak saya Jawa.
belah ayah saya Minang. Tu yang muka saya macam Pan Asia tu. Kacukan Jawa campur Minang jadi janang bantai. Tapi nenek saya dia pernah pakai satu peribahasa. Kancil kalau nak berak macam gajah mati. Kancil nak buang air besar macam gajah memang mati ni. Jadi tanyalah diri kita kemampuan kita. Sudahlah. Kadang-kadang tu yang membahagiakan. Dulu anak sampai 10 bilik tak ada seorang satu pun. Tak ada meja marble pun. Atas tikar mengkurang yang makan zap zap zap. Bahagia gomok-gomok anak semua berjaya. Hari ni rumah besar, kereta seorang satu sampai anak pun siap bagi motor. Bilik seorang satu. TV setiap bilik ada, termasuk bilik air. Apa yang boring bana duduk dalam bilik air tu? Tak bahagia. Apa pasal? Apa pasal? Sebab bahagia tak letak kat situ. Saya tengok tu adik tu kan, pak, tu bahagia tu. Ada baby tu pak. Ya. Bukan lama benar tu. Buat rumah besar-besar bukan makin lama makin ramai orang, makin lama makin tak ada. Seorang tak ada. Bilik buat seorang satu. Sudah tinggal berdua, anak-anak dah lepas. Seorang pergi universiti, seorang pergi Jordan, seorang pergi sini. Pejabat mufti anak semua pergi Jordan. Pergi Al-Azhar. Tak ada betul yang pergi universiti kafir ni lah, tak ada. Hana-hana semua kan, contohlah kan, contoh. Anak. Sudah makin lama sudah tinggal mak dengan ayah tu konteng dalam rumah tu. Apa kita malam ni awak tidur bilik Alung, saya tidur bilik Angah macam tu lah. Gila-gila biar bertidur bilik tu. Ya. Sementara tu sebab nombor satu dalam bab bekerja, kita kena cepat, jangan lambat, kita akan ketinggalan. Tu nombor satu. Yang kedua, tolong hadir kerja, jangan ponteng. Hakikatnya orang yang normal dia suka bekerja. Bila datang macam ni kan, dia akan seronok. Oh alhamdulillah dapat bawa keluarga. Sebab berkat kita kat tempat kerja dapat peluang bercuti ni. Bukan semua orang dapat. Dalam kita berkursus berseminar, anak isteri boleh rehat, boleh mandi swimming pool. Ada swimming pool tak sini? Ada. Saya baik ada. Kan? Kadang abah apa tak sampai terwujud. Anak ayah. Tak apalah. Nampak tak berkat. Bukan semua tempat dapat. Bukan semua tempat dapat pergi tempat macam ni. Tak. Cerengin. Cerengin. Bukan senang nak sampai sini. Saya sampai pun tengok. Kan best kalau dapat buat family. Baik macam mana? Kan? Azia. Tak adalah. Saya sebenarnya untuk saya daripada Perak. Bota dan program TV Al-Hijrah, iaitu program kita repair rumah orang-orang miskin. Saya rasa pejabat mufti pun dapat permohonan tu, kita akan pergi di Pahang selepas ni. Dia kita 2 minggu ni nak bagi rumah tu siap, kesian. Itu sebab saya kata boleh tengok orang susah tu. Allahuakbar. Rumah yang baru yang kita pergi baru ni, dia rumah dia ada tersimpan cerita macam-macam. Boleh tengok tu, aduh, okey lagi lah kita. Itu sebab Nabi aja banyakkan melihat yang di bawah daripada melihat di atas. Tengok orang lagi susah pada kita akan syukur. Oh, syukurlah aku ada kerja. Syukurlah aku keluarga aku dapat macam ni. Betul? Rumah dia kecil dan dia pakai apa-apa barang terpakai semua dia pakai kat rumah tu. Saya tengok pintu bilik air, pintu kiri kanan tau. Macam pintu rumah, pintu bilik air dia. Saya tengok, perhati betul. Mana pun nampak pintu tu. Itu pintu bilik air kan buka satu je. Dia buka 2 kiri kanan macam pintu koboi tu. Rupa-rupa pintu almari. Pintu almari buat pintu bilik air. Anak 7 orang. Bilik satu je. Macam mana tu? Macam mana kaedah tu? Cakap. Dan bilik tu tak boleh tidur pun. Bilik tu tempat tukar baju je. Allah, saya kata kesian ni. Sudah kita ubah suai rumah tu sikit. Kita bukan buat rumah baru, kita repair rumah tu. Kita tambah 2 bilik. Kita tambah 2 bilik supaya ada bilik untuk lelaki, untuk perempuan. Ada pula NGO hantar pula pasang katil double decker. Anak 7 orang tu dapat tempat tidur masing-masing. Yang mak ayah pun dapat katil queen. Saya tu yang paling saya risau sekali. Saya kata, abang dah dapat katil, abang jangan bertambah pula tahun depan kita datang balik semak ni. Bina 7. Tapi
Yang paling sedih, dalam kalangan anak dia, dia ada seorang anak sulung yang kena penyakit TB meningitis. TB meningitis ni anaknya kerap kali kena sawan. Dan anaknya ni, bila dia berfikir tu macam budak-budak kecil. Umur dah 21 tahun. Perempuan. Dan anaknya bila kena sawan, mak bapak dia kena sepak dia betul-betul baru sedar. Dia tak boleh kejap-kejap bangun macam ni. Jadi kalau orang yang tak tahu, orang akan ingat dia menyeksa anak. Tapi doktor dah cakap, kalau 5 minit dia tak sedar, dia meninggal. Yang paling saya tak tahan tu ada, nanti tengoklah, keluar dalam start bulan 1 dia akan keluar, bulan 1 bulan 2 tu dia start keluar. Saya sendiri bayang Samsul debat yang orang tengok macam happy-happy ni. Puih menahan. Sudah keluar juga air mata. Suami isteri tu nangis, dia kata, ya Allah kami doa, ya Allah biarlah anak kami ni mati dulu. Sebab kami memang tak ada siapa nak boleh jaga dia kalau kami dah tak ada, Pak. Sampai tahap macam tu, Pak. Dah lah susah. Dan bila dia semak-semak, anak dia satu-satunya ada penyakit macam tu di Johor. Masa tu kat Johor lah. Habis kat Johor, terus sekarang kat botol kiri, dekat Perak pula. Allah Akbar. Saya tengok jamban pun, ya Allah Akbar. Bayangkan jamban Zeng tu nampak terbuka. Kalau buang air, kalau orang tinjau belakang memang nampak lah. Macam tu lah kira. Makcik berusia 80 tahun, seorang duduk. Tangga tu macam ni, berapa kali terjatuh. Allah Akbar. Ramai lagi yang surat. Tapi nak bagi tahu, mensyukuri apa yang kita ada. Hadir kerja. Jangan ponteng. Berapa ramai orang, aku tak nak kerja lah, hari ni rehat. Faham? Lepas tu sampai kat rumah, pernah tak kita rasa, kalau tahu macam ni, baik kerja. Duduk rumah pun boring. Betul. Kerja lagi okey. Kerja lah. Kalau betul-betul hari cuti, semua orang cuti, tak apa. Ketiga, jangan cakap aja nak jadi baik, tapi kita kena buat. Ini zaman apply, bukan zaman cakap-cakap. Kena buat. Keempat, mantapkan pengetahuan kita. Mana tak tahu, belajar. Tak mahir IT, belajar. Tu sebab dekat borang SKT tu kena tulis kursus-kursus dan seminar yang diperlukan. Tulis kursus apa. Kita nak mantapkan diri kita dalam bahasa Inggeris. Sebab ada pula Mak Saleh datang, Muhammad bin Saleh datang. Dengan rambut perang, dia nak minta fatwa pada kita, nak minta pandangan dari segi hukum kan kita. Sudah. Ya, awak tahu, yes, no right, thank you, are you talking runabout? Itu kita tahu. Pembodoh pula lah aku nak burakkan ni, kan? Jadi, kena belajar. Pergi kursus pemantapan bahasa Inggeris. Tak ada masalah. Tak jadi penghalang. Kan? Saya dulu jadi pengarah, budak-budak ni nampak orang putih, dia orang dah menyuruk bawah meja dah. Tapi sudah bawa kat saya, okeylah kita boleh kan? Cakap je lah. Orang putih tu pun kan betul sangat bahasa Inggeris. Tapi saya cakap Negeri Sembilan pun, ialah cakap putih pun bunyi Negeri Sembilan. Macam mana? Cakap aje lah. Tak ada masalah. Betul. Kita cuba explain. Sebab orang nak tahu pasal agama kita kadang. Ada orang nak tahu, nak tanya pasal ni, pasal itu, pasal ini. Tanya. Belajar. Nak belajar IT, belajar menaik, biar laju sikit. Kalau tidak ada menaik, cari A pun sejam. Mana A? Ya Allah. Kau nampak tak A ni? Tanya teruk ni. Belajar. Kan? Mantapkan pengetahuan kita. Belajar. Pergi seminar-seminar, balik kongsi ilmu dengan kawan-kawan. Ya. Kemudian profesional. Jangan campur aduk peribadi dengan kerja. Jangan campur aduk. Kemudian itizam, semangat kita bersungguh-sungguh buat kerja supaya nak capai yang terbaik. Tak ada yang kita ni sebab kita Islam, Melayu maka kita slow. Tak betul. Tak betul, salah tu. Macam ni lah nak handle macam sebab program My House ni. Memang pening kepala bila melayan kontraktor Melayu Islam ni. Saya pesan, jangan bagi malu nama bangsa dengan agama, jangan. Itu yang kontraktor Melayu biasalah, kita tak nak ayat macam tu, tak nak ayat. Rupanya bagus juga. Ni keluar TV ni. Biar orang nampak. Baguslah. Baguslah kontraktor ni. Boleh tak nak kontak dia? Dia pula tak boleh. Okey, minta maaf. Saya boleh cadangan kawan saya. Macam tu lah. Ini kalau tak dapat, biar semua tak dapat. Salah gitu. Pergi bazar Ramadan je tengok. Bazar Ramadan. Masa tahun lepas sebelum PKP je tengok. Kalau dapat seorang tu menego karipap sampai ke hujung karipap. Tak adalah seorang tu buat karipap, dia nak buat kuih lain. Biar dia saling melengkapi. Tak ada. Diolah patin special tu yang baru-baru ni ada satu. Itulah tak ada orang yang kalau tidak tu je sebab PKP ni baru ni baru tahu rilis tak sempat datang. Kalau tidak tim saya tu ramai berniaga kat bawah. Yang seorang tu dia kahwin dengan orang Indonesia. Dia buat sambal tu terbaik.
Nanti saya cuba post lah. Nanti bagi satu rasa. Satu tu sambal hijau. Biasa. Sambal hijau biasa. Sambal hijau lawan dia sambal hitam kan? Sambal hitam kat Pahang kan? Satu lagi sambal mak kandung. Sambal mak kandung dia pedas sikit tapi ada manis. Yang paling teruk sambal mak tiri. Itu tak tahu. Pedas betul. Saya Negeri Sembilan pun surrender. Tak apa. Pedas gila. Rupanya sambal tu, dia punya lada tu daripada Yogyakarta. Ada satu lagi. Saya tak teramak nak beritahu. Tapi memang satu lagi. Nama dia sambal iblis. Saya kata, tapi dia tak boleh nak jual. Sebab sambal iblis tu, dia kata, dia punci. Saya mula ingatkan dia salah tulis. Ingat sambal bilis. Tak, memang pak. Memang pak namanya sambal iblis. Sebab di Indonesia kalau pedas, iblis sungguh. Dia marah terus macam tu. Iblis sungguh dia kata. Rupanya sambal iblis tu yang dia buat tu, dia tak boleh nak jual sebab dia hanya tahan 2 hari je. Lepas tu tak elok dah. Itu sebab dia tak boleh. Kalau orang nak, baru dia buat. Nama dia Ratna. Memang sedap lah. Kalau Chef Zam tu, dia ambil yang sambal mak kandung tu, dia campur dengan sardin, dia campur petai dengan bawang. Terbaik. Dia boleh jadi paste pula. Memang sedap lah. Mak cerita payah tu buat makan ni kan. Itulah dia. Tapi itulah dia. Makna kelainan. Kan, kelainan. Kita kena tunjuk kualiti. Sebab kan Nabi sebut, Allah paling suka hamba-Nya kalau buat sesuatu, buat dalam keadaan yang baik, teliti dan sempurna. Bukan main apa, cincai-cincai ya. Tak ada dalam Islam ni kata, mesti kalau buat tu asbul. Asbul ni maksud dia asal boleh. Janji siap. Tak boleh macam tu dah. Kena buat sungguh-sungguh. Buat sungguh-sungguh. Buat betul-betul. Kerja betul-betul. Kalau suruh siap tu, siap paperwork tu. Lepas tu kena betulkan lagi. Tunjuk kat bos. Bos kata, jadi kena improve lagi. Jangan kita mudah berpuas hati. Itu. Kemudian organize, susun atur strategi. Dan last kali, niat kita mestilah baik. Ingat baik-baik, fikir baik-baik, buat yang baik-baik. Mudah-mudahan Tuhan balas yang baik-baik. Dalam organisasi, sikit lagi. Dalam organisasi, saya faham. Muka-muka suruh berhenti tu saya faham. Kalau dah mula-mula dengar jam kat telinga tu, mana nak habis dah tu. Yang pertama, yang kita kena ingat, bila kita bekerja sendiri, diri kita sendiri. Ni kena ingat ni. Kalau boleh ambil poin ni, ambil. Dalam pejabat kita, nombor 1 kita kena positif. Itu dalam diri kita. Kita kena positif diri kita. Jangan cakap, aku rasa aku tak boleh lah. Malas lah nak kerja. Positif. Aku kena kerja. Hari ni aku cari rezeki. Mudah-mudahan dengan rezeki ni, keluarga aku bahagia. Mudah-mudahan anak aku berjaya. Positif. Itu nombor 1. Yang kedua, mesti ada matlamat, ada target. Bukannya main kerja tu macam tak ada. Nak buat apa ini ya? Nak buat, dapat pula maklumat. Dengar-dengar, Datuk Mufti hari ni ada mesyuarat kat Putrajaya. Jadi, second boss pun sama. Dia pun pergi Putrajaya. Habis kita berjaya. Itu masalah tu, kan? Jangan macam tu ya. Jadi makna kata mesti ada matlamat. Kita walaupun bos tak ada ke, bos ada ke, tapi kita tetap dengan diri kita. Maknanya kita akan siapkan kerja kita. Ibarat kata pepatah, di kandang kambing kita ngembek, di kandang rimau kita mengucap, tak payah mengaum dah. Ingat rimau tak kena, kau siapa? Kena tau. Kau mau memang ni ngap kan? Mengucap ialah asyhadu alla ilaha illallah. Mana tahu kalau kena pula rimau tu faham pula kan, langsung lagi dah. Jadi makna kata kita ada matlamat kita. Mesti ada target, jangan biarkan diri kita. Kemudian ketiga, utamakan mana yang penting. Mana nak baik dulu, mana nak baik kemudian. 3 tips yang pertama saya bagi ni untuk diri kita sendiri. Tapi masuk tips yang keempat, dia melibatkan kerjasama dengan orang lain, iaitu fikir kebaikan semua. Kalau kita buat satu benda ni, baik tak untuk organisasi kita? Terima rasuah, baik tak untuk organisasi kita? Tiba-tiba tokek Cina datang dekat pejabat. Saya kawan-kawan sama Datuk Mufti. Hari ni saya kasih limau. Jangan ambil. Buruk nama pejabat kita. Pejabat saya dulu macam tu lah. Dia datang. Kita kawan-kawan mah. Tak ada kawan tu. Jangan letakkan maruah kita senipih kulit limau. Bukan tak boleh boli ke luar. Murah ya. Sampai minta tak ada kau limau tahun ni. Apa hal? Kan? Tak payah. Ya? Fikir kebaikan semua.
Kita tipu klaim, kita tipu benda-benda yang tak amanah, yang buruk nama pejabat kita keseluruhannya. Fikir kebaikan semua. Kemudian yang seterusnya, yang kelima, kita kena memahami. Saling dengar-mendengar. Dengar pandangan orang lain. Apa kita boleh faham? Bila kita tak dengar, kita tak boleh faham. Kena dengar pandangan departmen lain. Departmen ni cakap macam ni cakap macam ni. Maka bincang sama-sama. Sebab bila kita faham, benda lebih mudah. Kemudian seterusnya, bekerjasama. Ada tak orang boleh hidup sendiri dalam dunia ni? Tak boleh. Semua perlukan orang lain. Datuk Mufti perlukan staff. Staff pun perlu Datuk Mufti. Datuk Mufti buat keputusan untuk kita. Kalau tidak, terkonteng-konteng gitu. Kan? Betul. Yang seorang ni pula, departmen ni perlukan departmen ni perlu departmen ni. Semua perlu. Kalau dia ni tak siap, departmen ni pun tak boleh buat kerja. Dia semua saling berkait. Cuba paha kiri, paha kanan terasa. Sakit sama-sama. Keluar kat mulut, oh sakit eh. Sedangkan tadi kat paha. Bukan mulut yang sakit. Nampak tak? Mana kata bekerjasama. Tak ada orang boleh hidup sendiri. Tukang gunting, dia tak boleh gunting rambut dia sendiri. Dia kena orang lain gunting rambut dia. Dia boleh gunting depan tu boleh lah. Ini nampak yang belakang. Pakar bedah. Mana boleh bedah diri dia sendiri? Mana? Apalah. Gunting. Mana ada? Macam tu juga dengan apa? Doktor gigi. Ada doktor gigi cabut gigi sendiri. Oh, dia buat sendiri dah. Tak ada. Kena orang lain buat. Jangankan hidup kita tak boleh hidup sendiri. Mati pun tak mandi sendiri. Ada orang mandi sendiri. Bak seni gayung tu. Lari orang kampung ni. Kan? Tak mahu dia. Begitu juga mantapkan diri kita. Sentiasa improve diri kita. Skill kita. Kalau boleh sambung belajar. Nak pergi further study lagi. Nak buat ni. Kejar. Pesu. Tak apa. Sambung belajar. Dan begitu juga. Yang terakhir sekali. Yang kita kena ingat adalah motivasikan diri kita. Semangatkan diri kita. Salah satu dekat sini. Happy. Hidup dalam dunia ni sementara. Apatah lagi yang ada dalam dunia. Jadi nak bahagiakan diri kita. 3 perkara. Pertama. Jangan sibuk tengok apa yang orang ada sampai terlupa apa yang kita ada. Yang kedua, jangan sibuk tengok kelebihan orang lain sampai terlupa akan ada orang yang lebih susah daripada itu. Dan yang ketiga, jangan fikir apa yang kita ada ni, ini semua adalah hasil usaha aku. Tak. Yang paling besar sekali sebab apa yang kita ada adalah dengan izin Allah. Ada orang kerja lagi teruk daripada kita. Pagi pukul 3 pagi dah bangun bawa lori hantar barang. Pukul 10 pagi tukar pula pakai uniform pengawal keselamatan. Sampai pukul 6 petang tukar baju, pakai apron, ambil upah basuh pinggan dekat restoran. Pukul 11 malam mau balik. Kerja teruk tak? Teruk. Kerja kuat tak? Kerja kuat. Tapi Allah belum izinkan dia senang macam kita. Itu sebab belajar bersyukur. Belajar bersabar dengan ujian. Belajar syukur dengan nikmat. Jadi rasa cukuplah sakat tu. Kan? Apa-apa pun kerjasama. Saya seronok tengok macam ni kan, kerjasama, semua orang datang. Alhamdulillah. Kan? Saya tengok ramai ni, cuma yang tak datang lagi ramai lah. Ya ke? Betul. Saya cakap tadi tu. Tak adalah, semua ada urusan yang tak dapat dielakkan. Tapi tak apa. Macam mana pun kita yang ada ni, pesan dekat kawan-kawan kita, jaga pejabat kita elok-elok. Kadang-kadang kalau kita tengok jatuh-jatuh kerajaan yang jatuh ni kan, yang diburuk-burukkan di media, bukan punca pada orang luar, orang dalam sendiri. Kalau pejabat ni tak betul, ada pegawai ni, orang dalam. Itu sebab saya bagi talk pasal integriti di SPRM. Bayangkan saya pula bagi talk tajuk tu. Patut dia bagi talk kat aku tajuk tu. Saya bagi di SPRM, saya bagi dekat Kementerian KPDN KK, KPDN HCP. Tajuk dia bicara integriti apabila kain terlondeh, tajuk dia. Masuk kain terlondeh tu apa tau? Kita kadang-kadang kat kaki kita ni ada ruam. Katalah ni kaki, tahulah ni tangan. Ni analogi je. Kata kaki ada ruam. Kemudian kita patut dah ubatkan pada awal. Cegah pada awal. Ruam tu. Tapi kita biar. Makin lama makin merebak, kembang. Akhirnya bila orang ni, dia suspek benda ni dah bahaya. Dia singkap, dia londeh kain tu. Langsung nampak benda-benda yang tak patut. Faham tak maksud saya? Daripada elok satu isu kecil, kita biarkan. Akhirnya dia merebak. Satu organisasi akan mendapat tempelaknya. Itu yang kita tak nak.
Banyak dah kes dan berlaku dalam Malaysia ni. Kebanyakan jabatan-jabatan organisasi yang besar-besar akhirnya dipertikaikan kredibilitinya hanya disebabkan satu faktor, ketamakan. Jangan tamak. Hidup saya kata dalam pejabat, pertama buang tamak, kedua buang sombong. Nak belagak dengan apa? Tak payah belagak. Tempah baju bulan satu, baju aku cantik, lama ada putih ada biru, lama ini orang nampak ni buntang mata pagi raya. Sekali PKP, masa bila nak pakai kan? Tak payah sombong-sombong. Dan yang ketiga, tolonglah dekat pejabat kita buang penyakit dengki. Dengki bahasa Melayu, bahasa Arabnya hasad, punya teruk di Malaysia ni dua-dua pakai. Hasad, dengki. Tak payah kita dengki-dengki lah. Nabi kata apa? Dengki mampu memakan kebaikan umpama api membakar kayu. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, insya-Allah saya yakin kita semua boleh menjadi lebih baik lagi. Kita sentiasa ada ruang untuk memperbaiki diri kita, dan sesungguhnya masih belum terlambat untuk jadikan organisasi kita sebagai organisasi yang terbaik. Kalau sebelum ni baik dah, nak jadi lagi baik. Mudah-mudahan dipandang tinggi sebagai satu pejabat yang sentiasa jaga amanahnya, yang sentiasa jaga integritinya, yang sentiasa jaga menjagai antara satu dengan yang lain. InsyaAllah organisasi kita berjaya, keluarga kita pun bahagia, hidup kita pun sejahtera. Jadi itu saja daripada saya. Saya ucap terima kasih banyak, terutamanya saya bersama Datuk Mufti. Terima kasih banyak kerana sudi dengar celoteh saya ni kan. Terima kasih banyak pada semua pegawai, ustaz-ustaz yang ramai-ramai ni ada kan. Terima kasih banyak. InsyaAllah selesai saya program di Bota ni selama 2 minggu, kita kena buat rakaman tu sampai rumah tu siap. Sampai orang miskin tu siap, kita tengok transformasi dia. InsyaAllah selesai ni di Pahang akan buat di Rompin. Di Rompin ada 2 rumah tak silap saya. Jadi InsyaAllah saya ucap terima kasih banyak. Sekali lagi terima kasih tadi bagi peluang saya makan kat bawah tu. Lapar warna ni. Naik bukit ke Batang Kali, mau beronjut-ronjut jalan tu. Sampai tadi tu makan tu saya tak kira orang nak ambil gambar pun, saya tak kira saya nak makan tu. Alhamdulillah, makasihlah banyak. Tapi belum bayar lagi tu. Tak apa tu saya suka tu. Mufti ni tak apa. Tu saya suka tu kan. Jadi itu saja daripada saya. Sungguhnya yang baik itu datang dari Allah SWT. Kurang itu punca kelemahan saya sebagai manusia biasa. Apa-apa pun kita jumpa lagi di lain kesempatan. Pokok sekayu daun selasih. Thank you, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.